Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 10 akan membentangkan psikoanalisis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Jahir alias Imran, nombor metrik 059530. Baik, pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan pegangan utama terapi psikoanalisis. Sebelum saya memulakan pembentangan berkaitan dengan pegangan utama terapi psikoanalisis ini, saya ingin menyebut sedikit latar belakang tokoh untuk terapi psikoanalisis ini. Baik, Sigmund Freud merupakan seorang tokoh utama dan pendiri psikoanalisis ini. Beliau dilahirkan di Monrovia pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Baik, teori psikoanalisis yang diasaskan oleh Sigmund Freud ini merupakan teori konseling terawal yang muncul dalam sejarah psikologi dan konseling. Teori yang diperkenalkan oleh Sigmund Freud ini juga kebanyakannya mempengaruhi amalan konseling pada masa kini serta turut menjadi rujukan rata-rata pakar konseling. Baik, seterusnya saya akan meneruskan lagi berkaitan dengan pegangan utama untuk terapi psikoanalisis ini oleh Sigmund Freud. Baik, Freud memandang manusia sebagai pesimis, deterministik dan mekanistik. Manusia ditentukan oleh pemikiran tidak rasional, motivasi tidak sedar, keinginan dan dorongan biologi dan naluri oleh peristiwa psikoseksual pada 5 tahun pertama kehidupan. Dan Freud juga memandang kepribadian manusia tersusun atas 3 sistem yang terpisah fungsinya antara satu dan yang lain, tetapi tetap saling mempengaruhi. Ketiga sistem itu dikenali sebagai id, ego dan superego. Menurutnya, sistem ini berfungsi dalam membentuk personaliti seseorang yang merangkumi cara-cara berfikir dan bertingkah laku. Baik, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan berkaitan id, ego dan superego. Baik, id merupakan dorongan naluri yang berkaitan dengan prinsip keseronokan tanpa mempedulikan tentang realiti dan pertimbangan dari segi moral dan logikal. Id ini berada di bawah kawalan tidak sedar. Seperti yang kita lihat pada gambar Raja iceberg ini, id berada pada dasar iceberg, iaitu pada bahagian unconscious, iaitu tidak sedar. Baik, id ini memfokuskan kepada keseronokan dan tidak mempedulikan tentang realiti. Contoh, bayi yang menangis ketika kelaparan ataupun ketika dirinya tidak selesa akan terus-terusan menangis tanpa berhenti sehingga keinginannya dipenuhi. Baik, seterusnya adalah ego. Ego pula berada di bawah kawalan minda sedar dan bertindak sebagai kuasa eksekutif bagi mengawal personaliti seseorang dan sebagai pengawal kepada jenis-jenis tindakan yang sesuai dengan persekitaran. Ego bertindak berdasarkan kepada realiti. Baik, ego ini pula memainkan peranan sebagai fungsi untuk mengawal personaliti seseorang dan juga jenis-jenis tindakan yang sesuai dengan persekitarannya. Dan pada gambar rajah pula kita dapat lihat ego ini terletak pada permukaan iceberg yang berada di sebelah kanan. Baik, sebagai contoh, id memberitahu bahawa seseorang itu sedang lapar dan ego berusaha untuk memahami keinginan id dan bertindak selaras dengan peraturan sosial manusia, iaitu mencari makanan yang boleh dimakan. Baik, seterusnya adalah superego. Superego lebih bersifat sosial dan bermoral. Ia terletak di bawah minda prasedar dan bertanggungjawab terhadap sesuatu sama ada baik atau buruk, betul atau salah. Superego bertindak untuk menyekat ego daripada mematuhi sebarang tindakan id. Baik, id ini lebih kepada sesuatu yang bersifat moral, iaitu mempunyai panduan-panduan. Seperti apabila kita melakukan sesuatu itu, maka akan ada akibat daripada apa yang kita buat itu. Contoh, jika kita buat benda yang tidak baik, maka kita akan dianggap sebagai penjenayah dan sebagainya. Jadi sebagai contoh
apabila seseorang itu sedang lapar, dia akan pergi membeli makanan, tetapi tidak mempunyai wang yang cukup untuk membeli makanan tersebut. Hal ini menyebabkan individu tersebut mungkin akan mencuri. Akan tetapi disebabkan tahap super ego yang tinggi dalam diri individu itu, maka ia mempengaruhi id dan ego dengan mengatakan perbuatan mencuri itu tidak bermoral dan mengakibatkan individu tersebut tidak mencuri kerana super ego mengawal keinginan id dan ego. Jadi ketiga-tiga sistem ini sangat adalah berbeza, namun sangat berkait antara satu sama lain. Jika id dan juga super ego ini tidak seimbang, maka akan berlaku kesan sampingan seperti anxiety, depression dan sebagainya. Jadi ego pula memainkan peranan untuk menyeimbangkan kedua sistem ini, iaitu id dan super ego ini, supaya untuk mengelakkan daripada berlakunya kesan sampingan tersebut. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Baiklah, kita akan beralih pula kepada teknik-teknik yang digunakan dalam psikoanalisis. Okey, dekat sini ada 5 teknik. Yang pertama adalah perkaitan bebas, iaitu klien diminta untuk menenangkan fikiran dan bebas meluahkan segala yang terlintas di fikiran ataupun berkongsi pengalaman pahit manis yang klien rasai. Yang kedua adalah teknik analisis mimpi. Di dalam teori psikoanalisis ni, mimpi juga merupakan sumber untuk memahami pemikiran bawah sedar dan dianggap sebagai jambatan kepada realiti. Teknik yang ketiga adalah analisis transference, iaitu memerlukan kaunselor menjadikan diri kaunselor itu seolah-olah individu yang signifikan dalam kehidupan masa lalu klien, contoh seperti menjadi ibu bapa klien. Teknik yang keempat adalah analisis resisten. Klien akan menghadapi kesukaran untuk meneruskan sesi kaunseling kerana tidak ingin membawa pengalaman perik di masa lalu ke alam sedar atau alam realiti. Jadi dekat sini kaunselor kena bijak memainkan peranan untuk tarik balik klien supaya on the track baliklah, macam tu. Baiklah, teknik yang terakhir adalah pentafsiran ataupun interpretasi. Adalah untuk membantu klien celik akal dan melihat sesuatu isu dari sudut pandang yang berbeza yang mungkin tidak disedari klien sebelum ini, dan ini adalah tugas kaunselor lah. Okey, sekian saja daripada saya. Kita serahkan kepada pemenang seterusnya. Okey, baiklah, kita pergi kepada proses terapi psikoanalisis. Terdapat 4 proses. Yang pertama adalah fasa pembukaan, dan kedua mewujudkan transference, yang ketiga menghadapi transference, dan yang keempat menyelesaikan transference. Okey, baiklah, kita pergi kepada yang pertama, fasa pembukaan, yang mana kita ada 2 elemen penting. Yang pertama adalah kaunselor akan menerangkan perjalanan sesi kaunseling yang akan dijalankan serta menekankan etika dan tanggungjawab kaunselor terhadap klien. Okey, yang kedua adalah klien dikehendaki menceritakan sejarah dan perkembangan hidup agar kaunselor dapat memahami dan mengenal pasti matlamat. Okey, proses seterusnya mewujudkan transference, yang di mana proses ini menguji sejauh mana pengalaman masa lampau klien menimbulkan kesan yang tak baik pada diri klien yang sekarang. Dan proses yang ketiga, menghadapi transference, yang di mana kaunselor perlu memahami lebih dalam lagi kesakitan ataupun trauma yang dialami oleh klien. Dan proses yang terakhir, iaitu menyelesaikan transference. Proses ini kaunselor dan klien mencapai tahap kesepakatan dalam memahami permasalahan yang berlaku. Okey, jadi itu saja proses ataupun terapi psikoanalisis. Kita teruskan dengan rakan saya yang seterusnya. Kelebihan teori psikoanalisis yang pertama adalah ia mempunyai asas teori yang kukuh. Kaunselor dapat mengetahui lebih lanjut mengenai masalah yang dihadapi klien kerana prosesnya bermula daripada mengetahui pengalaman lampau dalam diri klien dan dapat membuatkan klien mengetahui masalah apa yang belum disedarinya. Kemudian, membantu menjadikan klien percaya dengan kebolehan mereka yang belum disedari dengan baik. Berdasarkan kepada teknik-teknik dalam teori psikoanalisis, klien pasti mampu menemukan kebolehan dirinya bagi menyelesaikan masalah yang timbul. Kaunselor turut mampu menggabungkan teknik dalam psikoterapi dengan teori psikologi personality apabila menggunakan kaedah terapi psikoanalisis ini. Secara tidak langsung, kaunselor dapat memahami kehidupan psikologi seseorang individu dan memahami dengan lebih mendalam tentang sifat ataupun fitrah manusia.
Seterusnya, pendekatan ini juga mampu mengatasi kecemasan melalui analisis mimpi, resistensi dan transferensi, serta kaunselor dapat memiliki kerangka konseptual yang jelas dalam memahami tingkah laku dan mengetahui fungsi simptomologi. Oleh yang demikian, teori psikoanalisis ni banyak mengajar dan menunjukkan bahawa betapa pentingnya zaman kanak-kanak dalam memberi impak perkembangan terhadap personaliti individu. Seterusnya, kita beralih pula kepada kelemahan ataupun kekurangan terapi psikoanalisis. Jadi, untuk kelemahan terapi psikoanalisis yang pertama adalah daripada segi kecekapan masa yang tidak baik. Hal ini kerana sekiranya kaunselor hendak meneroka masa lalu dan membantu pesakit mencari kebolehan mereka, tidak cukup sekadar hanya satu atau dua pertemuan sahaja, tetapi akan lebih daripada itu. Mungkin akan mengambil masa selama berbulan ataupun bertahun. Teknik dan penekanan yang digunakan pula kadang-kadang terlalu merendahkan martabat manusia meskipun tidak selalu berasas. Selain itu, proses terapi ini boleh menyebabkan kebosanan dan keletihan pada pesakit kerana prosesnya yang agak lama dan tidak segera menemui keinginan seperti yang klien harapkan. Dan teknik ini juga terlalu menitik beratkan pengalaman masa lampau klien sehingga seolah-olah memberi gambaran bahawa tanggungjawab individu berkurangan meskipun bukan sedemikian maksudnya. Bahkan tingkah laku klien banyak ditentukan oleh tenaga psikik merupakan teori yang masih meragukan dan seringkali terapi psikoanalisis ini terlalu meminimumkan rasionaliti. Sekian, terima kasih. Cik Amal. So, Iman dari mana ni? Daripada kelas. Sebab kelas ada break kan. Okay, so Iman dah breakfast ke? Dah breakfast dah dekat kafe berdekatan tadi. Okay. So, Iman dah breakfast dah. Iman dah dalam bilik ni. Saya nak tanya, Iman selesa tak dengan persekitaran bilik ni? Semua okey, selesa? Selesa okey. Selesa okey. Okey, sebelum kita mulakan sesi kaunseling kita ni, saya akan perkenalkan diri saya dululah. Nama saya Cik Amal Khalida binti Johari. Saya sebagai seorang kaunselor yang berdaftar di UNIZA dan sebagai kaunselor Iman jugalah. Dan sebelum tu saya nak tanya Iman sebelum ni pernah ke attend mana-mana sesi kaunseling? Pernah sebelum ni dekat universiti lama saya dulu di UKM. Oh, jadi kena pernah attend lah sebelum ni. Pernah. Okey, jadi saya nak tanya Iman lah, apa yang Iman fahami mengenai kaunseling ni? Bagi saya, apa yang saya faham tentang kaunseling ialah kaunseling adalah salah satu kaedah untuk membantu seseorang yang ingin meluahkan sesuatu tapi
mereka ni tidak mempunyai tempat untuk mengadu, menceritakan semua masalah. Jadi mereka akan mencari seseorang, yakni kaunselor, untuk membantu mereka memberikan cadangan untuk selesaikan masalah mereka dan mencapai langkah terbaik untuk selesaikan masalah-masalah tersebut. Jadi itulah sedikit yang saya faham mengenai kaunseling ini. Ada betulnya dekat situ. Jadi bagi Iman, sesi kaunseling ini adalah tempat meluahkan, dan kami sebagai kaunselor yang berdaftar akan cuba sehabis baik membantu klien kami. Jadi sebenarnya dalam sesi kaunseling ini ia merupakan sistem yang sistematik lah antara dua orang, antara kaunselor dan klien. Saya sebagai kaunselor dan Iman sebagai klien, dan kita akan sama-sama bekerjasama untuk mencapai satu matlamat, dan kita akan cuba mencapai matlamat tersebut. Jadi peranan saya di sini akan saya bantu Iman semana yang mungkin, dan semua keputusan adalah di tangan Iman. Dan kita juga ada tanggungjawab klien dan juga kaunselor, dan tanggungjawab klien adalah untuk menceritakan semua perkara yang ingin diceritakan dan datang untuk sesi kaunseling. Dan sekiranya klien ataupun Iman tak dapat nak datang, boleh maklum dululah kepada saya, dan macam itulah. Dan sebagai kaunselor pula, saya akan bantu Iman untuk sama-sama kita capai matlamat tersebut yang kita akan tetapkan, insyaAllah. Dan kita juga ada perasaan kat sini, so Iman tak perlu risau. Apa yang Iman cerita dekat saya dekat sini, kita akan settle dekat sini saja, dan saya takkan bawa keluar dan saya takkan bawa keluar lepas daripada perbincangan kita ni. Melainkan ada 3 perkara lah. Kalau Iman mencederakan diri ataupun terdetik dekat hati Iman untuk mencederakan orang lain, dan yang ketiga, kalau ada kod daripada mahkamah. So kalau terjadinya 3 benda ni, saya terpaksa menyederakan kepada third party. Jadi ini adalah consent form yang Iman perlu isi lah. Baik. Jadi, apa perasaan Iman sekarang? Saya Iman okey je. Okey. Iman ada apa-apa tak nak kongsi dengan saya hari ni? Kalau hari ni, Iman rasa Iman nak kunci. Iman rasa stres ke? Hari-hari ni Iman selalu rasa stres. Lepas tu banyak sangat kerja-kerja Iman yang tertanggung. Boleh Iman cerita macam mana stres tu datang? Rasa stres tu datang ke Iman? Stres tu dia macam, ialah sebab kita kan banyak kerja kan. Lepas tu dengan assignment lagi, dengan lecture, nak semua benda nak on time. So kita ada kawan-kawan yang dalam group tu yang jenis free rider, yang tak buat kerja. Jadi tugasan tu jadi bertimbun, lepas tu jadi banyak. Lepas tu bila dah banyak, jadi tak ada masa nak buat. Bila tak ada masa nak buat tu lah, rasa macam dah tak nak buat dah, sebab dah banyak sangat dah kerja tu macam tu. Faham. Okey, baiklah. Adakah masalah yang Iman hadapi sekarang ni yang buatkan Iman rasa stres, rasa tertekan, rasa terbeban, ataupun ada masalah lain yang Iman hadapi sekarang? Sebenarnya Iman rasa tertekan sangat, rasa terbeban, rasa stres. Lepas tu Iman rasa macam sunyi, dan masalah kewangan pun ada juga. Lepas tu banyaklah masalah yang sebenarnya yang Iman hadapi. Okey, baiklah. Boleh Iman jelaskan kepada saya apa maksud sunyi yang Iman hadapi masa ni? Sunyi tu dia macam Iman rasa macam tak ada orang yang ambil berat pasal Iman. Lepas tu rasa macam tak, semua orang dah makin menjauh. Lepas tu rasa macam tak ada orang yang bagi perhatian. Lepas tu kadang-kadang tu macam rasa takut. Ada satu tahap tu Iman rasa macam nak duduk dalam bilik seorang-seorang, bilik gelap, dan rasa macam kemurungan macam tu. Okey. Boleh saya tahu Iman ada berkawan dengan siapa-siapa tak dekat sini? Kawan lelaki ke? Kawan perempuan ke? Kalau kawan, sebenarnya Iman ada ramai je kawan. Kita orang selalu je lepak sama-sama. Kawan-kawan Iman semua sporting, semua friendly. Kita orang biasa juga buat assignment sama-sama. Lepas tu banyak juga lah kita orang luangkan masa sama-sama sebenarnya. Ya ke? Okey.
awal tadi Iman ada cakap dekat saya yang Iman rasa sunyi kan. Tapi sedangkan Iman ada je kawan-kawan yang boleh lepak sekali, masuk air sekali kan. Jadi bila Iman bersama dengan diorang-diorang tu, dengan kawan-kawan Iman tu, apa yang Iman rasa? Apa yang Iman rasa? Iman rasa sunyi lagi ke? Iman rasa best ke? Atau macam mana? Bila Iman dengan kawan Iman, sebenarnya Iman rasa macam seronok, rasa fun. Okay. Tapi senang kata Iman share everything sebenarnya dengan kawan-kawan Iman tu. Tapi sebab ada satu masalah ni yang Iman takut nak share dengan dia. Iman rasa macam malu nak share dengan dia. Dia rasa macam tak boleh lah nak share dengan kawan Iman tu. Jadi boleh saya tahu apa yang buatkan Iman rasa takut untuk ceritakan benda tu dekat kawan-kawan Iman? Ke Iman ada masalah lain? Cik Aman, sekarang ni sebenarnya saya dalam situasi yang trauma, kebingungan. Sebab kisah ni jadi awal SEM dulu. Awal SEM dulu sebenarnya saya diganggu oleh seorang lecturer lelaki. Permulaan cerita ni adalah bila saya ada berhubung dengan lecturer tu. Sebenarnya untuk saya tanyakan berkenaan dengan subjek. Ada soalan-soalan yang saya adakan. Tapi lama kelamaan chat tu boleh jadi lain bila lecturer tu sendiri dah mula gunakan ayat-ayat yang bagi saya, buat saya rasa ketakutan dan saya rasa tak sedap dengan perkara tu. Jadi lepas daripada kami berhubung dekat chat tu, waktu saya jumpa dia bersemuka dalam kelas ke apa, dia mula memandang saya dengan pandangan yang double meaning. Dan ada juga satu hari tu dia ajak saya untuk keluar berdua saja dengan dia. Ya Allah, kalau saya tempat awak pun saya akan rasa takut tau, macam trauma macam tu kan. Dan buat pengetahuan awak, perasaan takut tadi tu atau trauma tadi tu dia perasaan normal yang jadi bila seseorang tu dia kena attack dengan gangguan seksual macam tu lah. Okay, jadi buat masa ni kan, kalau Iman berhadapan dengan lecturer tu, apa perasaan Iman? Apa yang Iman akan buat? Sebenarnya keadaan tu buatkan saya trauma, saya kemurungan dan saya masih takut sebenarnya dengan kejadian yang berlaku. Jadi saya pun sebenarnya dah cuba untuk mengelak setiap kali kalau saya berjumpa dengan dia. Sebab sebenarnya bila saya berjumpa dengan dia, saya akan teringat dengan peristiwa-peristiwa yang pernah jadi antara kami lah. Dan saya sentiasa akan menjauh diri dan mengelak kalau saya jumpa dia. Dan saya dah pun blok segala media-media sosial supaya saya tak berhubung langsung dengan dia sejak detik itulah. Tapi lecturer tu sentiasa ada cara untuk berhubung dengan saya yang buatkan saya terpaksa untuk berdepan dengan dia. Jadi saya rasa itu jugalah punca kenapa saya stres dan saya tekan. Banyak kerja-kerja saya yang terbengkalai, banyak kerja-kerja saya yang tak boleh, dan saya mula hilang rasa untuk nak bersosial. Saya dah mula jauh dengan kawan-kawan saya. Kesimpulan dari sesi analisis mimpi, konselor dapati bahawa klien pernah mengalami trauma ketika berusia 5 tahun. Trauma tersebut juga merupakan gangguan seksual. Okey, baiklah Iman. Ya, Iman tenangkan diri dulu. Okey. Jadi kita cuba bincangkan situasi yang Iman hadapi masa sekarang. Okey. Okey. Jadi apa yang saya faham, Iman sekarang berhadapan dengan situasi terkena gangguan seksual dari lecturer Iman sendiri kan. Jadi Iman pun dah sedaya upaya untuk menghindarkan diri. Tapi hasil usaha ni macam dikira mencurahkan air ke dalam tadi. Sebabnya lecturer Iman tu sentiasa ada ruang untuk dekatkan diri dengan Iman kan. Okey, jadi saya nak tanya ke Iman, adakah Iman ingin kembalikan kehidupan Iman seperti sebelum ni? Seorang yang beriak, seorang yang suka bergaul, seorang yang suka berkawan macam tu. Ya Cik Aman, sebenarnya saya nak sangat kehidupan saya waktu awal-awal saya masuk uni dulu. Yang mana saya tak perlu rasa trauma, saya tak perlu rasa kebingungan, saya tak perlu rasa
ketakutan ataupun saya tak perlu dihantui oleh satu susuk tubuh yang mengganggu rutin harian saya. Jadi kalau boleh saya nak selesaikanlah perkara itu. Okey, baiklah Iman. Okey, sekiranya perkara ni terus berlaku dalam kehidupan Iman kan, macam mana pilihan Iman untuk terus kuat dan tabah untuk hadapi situasi macam ni? Sebenarnya saya rasa saya pun tak kuat saya nak hadapi benda ni, dan saya tak boleh bayang macam mana kalau ada family saya ke kan yang kena lalui macam ni ataupun terpalit sekali kan dengan masalah ni. Dan saya memang tak tahu sebenarnya macam mana saya nak atasi. Okey, faham. Okey, baiklah. Jadi tujuan Iman datang hari ini untuk jumpa saya hari ini adalah untuk kita cari jalan penyelesaian terhadap apa yang jadi dalam kehidupan Iman hari ini kan. Yang mana Iman kena, macam mana kita nak hindari daripada gangguan seksual yang daripada actually Iman sendiri. Lepas tu macam mana kita nak kembalikan keyakinan dan kekuatan diri Iman supaya Iman dapat jadi Iman yang sebelum ni kan, seorang gadis yang ceria, seorang gadis yang riang kan. Betul Cik Aman. Dan itu jugalah harapan saya dan kenapa saya rujuk kepada khidmat kaunseling pada hari ini. Okey, jadi itu yang saya nak sampaikan kat Iman hari ini, dan matlamat yang kita kena capai hari ini. Okey, betul tak Iman? Betul Cik Aman. Okey. Okey, baik. Jadi, buat masa sekarang, apakah tindakan ataupun unsur lain yang melakukan untuk menghindari daripada diganggu dan kacau terus oleh cerai yang mengganggu kehidupan menghantui kehidupan Iman betul? Buat masa ni, saya dah cuba berupaya untuk tidak menghubungi lecturer tersebut. Dan sekiranya ada soalan-soalan berkaitan pelajaran yang saya ingin bertanya kepadanya, saya tidak akan kontak terus kepada dia, dan serahkan kepada ketua kelas kami untuk berhubung dengan lecturer tersebut. Tapi Cik Amal, saya juga sendiri diberikan amaran oleh lecturer tersebut agar tidak menceritakan perkara ini kepada rakan-rakan yang lain. Sekiranya perkara itu berlaku, dia akan menggagalkan saya dalam subjek yang dia ajarkan pada saya. Macam urutan yang biasa dia lemparkan kepada saya sebelum ini. Saya faham. Jangan risau. Setelah mendengar segala istilahan anda mengajarkan saya ini, saya ada beberapa langkah yang Iman boleh ambil untuk menghindari daripada perkara yang berlaku. Seperti Iman kena sentiasa berada dalam lingkungan orang-orang yang dipercaya, seperti kawan-kawan, sahabat, keluarga Iman, dan jangan pendam perasaan trauma, ketakutan, hubungan ini seorang diri, dan mengambil masa dan tindakan diri bersama mereka, sahabat-sahabat dan keluarga anda dan rakan-rakan yang ada dengan anda. Di samping dalam proses pelajaran dan pada waktu yang sama. Baik, Cik. Tapi sekiranya masalah ini tidak dapat dibendung dan menjadi semakin teruk, macam mana Cik Amal? Saya risau. Baik, sekiranya perkara ini menjadi semakin teruk, kita akan melaporkan perkara ini kepada pihak atasan dan pengurusan universiti untuk tindakan susulan yang akan diambil terhadap lecturer tersebut. InsyaAllah sama-sama kita doakan agar perkara ini cepat yang ditindakan dan tidak berlaku lagi terhadap Iman dan maupun orang-orang kehidupan yang lain. Jadi Iman, dengan apa yang kita telah bincangkan dan apa yang telah Iman ceritakan kepada saya tadi, di sini Iman ada mengalami masalah trauma dan kemurungan untuk menghadapi situasi yang mendatang berkenaan individu yang Iman ceritakan tadi. Ya betul Cik Amal. Mungkin tadi agak rasa takut untuk menceritakan hal ini dekat Cik Amal, tapi sekarang ni rasa takut tu, trauma dan kemurungan agak berkurangan, dan saya dah lega sedikit sekarang ni. Okey, baik Iman. Jadi untuk sesi yang seterusnya, mungkin Iman ada perkara yang ingin diceritakan ataupun keadaan semasa Iman selepas daripada sesi pada hari ini, dan kita boleh bincangkan dengan lebih terperinci mengenai cara dan kaedah untuk mengatasi masalah trauma dan kemurungan Iman ini agar Iman dapat mengembalikan keyakinan diri seperti sebelum ini.
Ya Cik Amal, saya harap nanti ada perubahan yang akan berlaku dari masa ke semasa berkenaan masalah dan trauma yang saya tengah hadapi pada masa sekarang ni, dan diharapkan dapat menemui jalan penyelesaian yang secepatnya. InsyaAllah Iman. InsyaAllah Iman, sama-sama kita doakan agar ada jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah Iman ini. Okey, baiklah Iman. Nampaknya masa untuk sesi konseling kita pada hari ini telah tamat di sini. Adakah Iman selesa untuk menamatkan sesi konseling kita di sini, ataupun ada perkara lain yang Iman ingin kongsikan ataupun bebanan yang Iman ingin kongsikan kepada saya lagi? Iman rasa cukuplah setakat ni dengan jalan penyelesaian yang diberikan tadi. Iman yakin dapat diselesaikan. Baiklah, insyaAllah Iman, kita jumpa di sesi yang seterusnya. Mungkin kita boleh tetapkan sesi yang seterusnya itu sama seperti hari ini. Adakah boleh menurut Iman? Oh, boleh Cik Amal. Memandangkan saya pun free pada masa ni. Jadi jika begitu, saya tamatkan sesi konseling kita pada hari ini dengan ucapan terima kasih kepada Iman kerana sudi untuk menghadiri sesi konseling dan berkongsikan mengenai masalah yang dihadapi oleh Iman. InsyaAllah. Sama-sama Cik Amal.